kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, masih korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, aku malah dah cakap banyak lah. Dah lama kan kita tak buat horror yang macam cerita macam ni. Biasanya aku buat video, kita baru lepas buat paranormal lah, tak silap aku ya. Paranormal 2 part sebenarnya. Hari ni macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, kita akan buat cerita sebenar ataupun part 3 kepada paranormal tu sebenarnya. Sebab ada orang cakap dia tak berapa faham yang part tu yang aku buat, sebab banyak aku isi tulisan kan. Kenapa aku banyak isi tulisan? Sebab aku pun takut nak bercakap dalam video tu. Aku takut sangat. Waktu aku edit tu sebenarnya memang aku takut. Sampai sekarang ni aku demam sebenarnya ni. Tapi Alhamdulillah semakin pulih. Macam tu aku tak tahulah demam sebab aku takut ke, demam sebab aku terlampau penat ke, aku tak tahu. Tapi yang pastinya aku demam. Balik kuantan tu aku demam ya. Terus demam. Dia tak bagi salam, tak bagi apa, terus demam. Dan aku tak tahulah sekarang ni musim demam ke apa kan. So ceritanya macam ni yang pasal paranormal tu. Ini aku akan terangkan daripada mula sampai ke akhir dan macam mana keadaan terkini Wawa. Okey, aku akan terangkan macam mana keadaan terkini Wawa supaya korang boleh faham cerita paranormal aku ni. Kalau korang belum tengok lagi part 1, korang boleh tengok part 1. Korang boleh pergi tengok part 2 dan baru tengok video ni. Ataupun kalau korang malas nak tengok kedua-dua video tu, korang tengok je lah video. So ceritanya mula macam ni. Aku balik Kuantan tu tak ada terniat pun aku nak buat paranormal sebenarnya. Langsung aku tak terniat nak buat paranormal. Sebab apa? Aku balik Kuantan tu sebab nak sambut hari jadi mak aku. Aku nak sambut hari jadi ibu. Lepas nak sambut hari jadi ibu tu, aku nak healing. Aku nak duduk-duduk dekat hotel apa benda. Semua itu je sebenarnya. Lepas tu pergi jalan-jalan dengan family, jalan-jalan dengan kawan. Nak dijadikan ceritanya tu hari terakhir yang aku dekat Kuantan. Aku rasa macam, apa kata macam kita buat paranormal kan? Tapi aku dah hantar adik aku pergi balik asrama. Macam tu Ilham, baby dah pergi balik asrama. Jadinya yang ada dekat rumah tu, aku, abang aku yang sulung, Wawa dengan adik si Wawa tu. Boleh lah kot macam tu kan. Aku try lah bawa masuk adik Wawa sekali kan. Maksudnya adik saudara aku juga, aku try lah bawa masuk. Weh, dia tak takut serius weh. Aku cakap, Syasha tak takut ke? Kalau kau tengok dekat part 1 tu kan, aku cakap, kau tak takut ke nak ikut aku pergi paranormal ni kan? Wawa tu, si Wawa Albimbo tu, daripada yang mula-mula aku buat paranormal dulu pun dia dah takut. Kau faham tak? Ini si Syasha ni dia tak takut. Aku tak tahu kenapa. Syasha tu dia model tau. Dia model daripada dia kecil. Daripada kecil dia model kan. Maksudnya dia macam, kita ingat dia takut lah dengan hantu kan. Aku ingat yang paling penakutnya tu aku. Yang paling penakut sebenarnya Wawa. Faham tak? Wawa tu memang paling penakut sekali. Tapi sebelum kita buat paranormal, tak adalah kejadian yang pelik-pelik macam tu. Kau faham tak? Aku pun tak tahu kenapa boleh jadi macam tu malam tu. Betul, aku, abang aku, kita 4 orang decide. Memang kita orang decide. Hari tu aku sendiri cakap, jom kita buat paranormal malam ni. Dia orang semua macam, okey nak buat paranormal. Aku, Wawa, Syasha, petang tu kita orang pergi keluar, pergi cari semua alat-alat. Pergi cari lampu suluh je lah. Tak ada alat apa pun. Kita orang tak ada bawa alat-alat canggih apa pun. Mikrofon pun tak ada kan. Kita orang just beli lampu suluh 3. 2 lampu suluh picit tangan, satu tu lampu suluh yang besar tu. Kalau korang perasan, tempat yang aku pergi tu tempat yang aku dah pernah pergi sebenarnya. Tapi kita orang tak pergi betul-betul dekat. Sampai sekarang aku tak pergi lagi. Faham tak macam tu? Yang kita buat paranormal part 1 part 2 tu, tak sampai-sampai lagi dekat situ macam tu. Gerimis pula malam tu. Gerimis tu apa? Kalau korang tak tahu, dia macam hujan. Tapi hujan sikit-sikit tu, aku tak boleh nak pergi sebab aku bawa kamera. Nanti kamera ni kena air hujan. Tak dapat juga pergi weh. Dah berpuluh kali, tak ada sampai berpuluh, dah beberapa kali aku buat paranormal, aku tetap tak dapat pergi masuk dekat kubur lama tu. Aku nak pergi juga dekat pos pengawal tu. Aku nak tengok apa benda yang ada dalam tu, tapi tak boleh masuk. Hujan lah, itulah, inilah. So malam tu memang aku decide. Aku cakap dengan dia orang, so kita nak buat paranormal ni, kita nak naik kereta ke nak jalan kaki? Macam tu kan. Abang aku cakap, better kita jalan kaki. Wawa pula cakap kat aku, kita naik kereta lah berkemal lah macam tu kan. Tapi aku rasa macam, kalau naik kereta tak jadilah paranormal kan. Tapi aku fikir kalau jadi apa-apa, kita ada kereta, boleh duduk dalam kereta kan, boleh berteduh dalam kereta. Contoh macam hujan ke apa ke, adalah dalam kereta. Tapi bila abang aku cakap, alah buat paranormal tak payahlah bawa kereta, aku pun macam kan, tak payahlah bawa kereta. So kita orang decide untuk berjalan kaki. Malam tu malam macam biasa, tak ada apa-apa pun. Kita orang pergi 4 orang turun nak buat paranormal. Nak dijadikan ceritanya tu, kita orang turun mula aku pegang satu kamera, abang sulung aku pegang satu lagi kamera, iaitu handphone aku lah macam tu. So kita orang ada 2 kamera. Sebab tu dalam video tu korang akan ada nampak VT kamera aku dengan kamera Aiman. Aku ada tulis kat tepi tu kamera Aiman. Jadi ni itu kamera yang abang aku pegang. So apa-apa yang terjadi dalam video yang dia pegang tu,
Itulah yang terjadi pada sisi pandangan dia. Pada sisi pandangan aku lain. Macam tu. Kadang-kadang dia dekat belakang aku. Kadang-kadang dia ada dekat depan aku. So first kita nak pergi tu, kita orang menyorok dalam semak. Sebab apa? Sebab ada pakcik lalu naik motor. Aku memang malu ya. Aku memang malu. Kalau aku buat konten malam-malam, kalau aku ada nampak kereta ke atau motor ke, memang aku akan menyorok. Aku awal ilham dulu kita akan menyorok. Sebab apa? Kita orang takut orang tuduh kita orang buat kerja tak elok. Kita orang ni nak mencari hantu. Ada orang berhenti tanya, kau buat apa malam-malam? Dia kata berjaya. Padahal kita tak kacau hidup orang pun, kita kacau hidup hantu je. So kita memang dah biasa macam tu. Kalau nampak motor ke, kalau nampak kereta ke, kita akan terus menyorok macam tu. And then kita teruskan perjalanan. Terus perjalanan, aku dah cakap dekat dalam video tu, kita akan jumpa pokok lama. Satu pokok yang memang lama. Selama hayat aku duduk kat quarters tu, pokok tu memang ada dekat situ. Okay? Dan aku tak tahu berapa lama dan berapa tuanya pokok tu kat situ, tapi memang pokok tu ada kat situ. Kalau korang tengok betul-betul dekat part 1 tu, korang akan tengok memang pokok tu creepy lah. Faham tak? Creepy tu macam seram lah pokok tu. Dia tak ada lah macam orang kata pokok bonsai ke. Dia tak lawa apa pokok tu. Pokok tu memang nampak macam tua, nampak macam seram macam tu pokoknya. So aku tunjuk. Dan aku tak berani nak cakap sepatah haram apa pun dekat situ, sebab aku takut aku terlepas cakap. Faham tak? Sebab orang tu kata biasanya kalau pokok-pokok lama apa benda semua, biasanya ada penunggu yang duduk kat situ. Jadinya kenalah jaga mulut. Sebab kita orang pun pergi pukul 12 tengah malam macam tu kan. Penyakit yang kita orang cari tu memang adalah penyakit yang sangat sakit ya. Teruskan lagi perjalanan. Kita orang ada lalu dekat loji. Okey, satu loji ni. Loji ni memang loji. Loji tai. Ya, loji tai. Jadinya kalau kau lalu kat tepi tu, kau tak ada bau bunga ros, tak ada bau perfume, bau tai. Sepanjang-panjang alam kau berlalu kat situ, memang bau tai. Kat Seleko tu. So, Seleko tu adalah permulaan di mana yang aku akan masuk dekat tempat paranormal kita nak pergi tu. Faham tak? Abang aku konon-konon nak buat lawak lah. Ya, dia nak buat lawak. Korang ada tak bau busuk? Ada tak bau busuk? Aku dah latihkan dia ni memang nak kena lempang betul lah. Dia boleh tegur pula benda kat situ. Tak kisahlah kalau benda tu bau loji sekalipun. Cuba korang bayangkan. Tantang memang benda tu ada dekat situ. Dan benda tu yang bawa bau tu. Lepas tu tiba-tiba kau cakap macam tu. Kau faham tak? Aku boleh pantang orang menegur macam tu. Lepas tu aku cakap, janganlah tegur. Aku cakap macam tu kan. Dekat belakang kamera aku cakap, jangan tegur. Jangan tegur. Lepas tu cakap, okay, macam tu. Pergilah lagi sampailah satu Seleko tu. Betul-betul kita orang sampai dekat tempat yang kita orang nak buat paranormal tu lah. Dan orang kata kat belakang-belakang tu memang keras tempat dia. Tapi untuk aku taklah berapa keras sangat. Tapi memang keras. Tempat tu memang macam dah lama orang tak ada tu. Sebab banyak sangat daun-daun kering dekat jalan-jalan ni. Banyak sangat daun kering guys. Aku tak tahu kenapa orang tak sapu agaknya lah. Lepas tu aku tak jumpa seekor pun anjing dekat situ. Sedangkan tempat yang kita orang pergi tu biasanya anjing berkumpul banyak dekat situ. Bukan satu, bukan dua, kadang-kadang 10 ekor anjing. Anjing liar lah duduk dekat situ kan. Tapi aku tak jumpa seekor pun anjing malam tu. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba aku rasa macam seram. Sekali lagi aku rasa seram kat situ. Kita orang jalan straight lagi sikit, sampailah nampaklah kubur lama tu. Nampaklah orang kata pos-pos pengawal lama yang dia perbuat daripada apa ni, benda tas simen apa benda semua, batu-batu aku tak tahulah. Tapi nampaklah benda tu. Bukan benda hantu lagi. Kita orang nampak macam pos pengawal tu lah. Yang kita orang nak pergi, yang konon-konon nak tengok dalamnya tu. Aku baru nak pergi, ada dengar perempuan ketawa. Tapi dekat dalam video ataupun dekat dalam kamera, aku tak sure korang dengar ke tak. Perempuan ketawa, dia macam makcik. Kau rasa aku dengar perempuan ketawa macam tu? Aku tak pusing. Kau dengar tak? Aku cakap macam tu kan dekat abang aku apa benda semua. Kau dengar tak? Dengar? Dia cakap macam tu kan. Abang aku cuba neutralkan keadaan. Faham tak? Dia macam cuba nak bagi benda tu tak seram lah kan. Aku kentut. Abang aku cakap macam tu. Aku faham dia cakap macam tu. Mungkin dia tak nak kita rasa seram. Tapi memang semua dengar. Dah semua dengar. Tu memang semua rasa seram. Dah tak lawak dah. Dah tak jadi lawak semuanya. Semua dah jadi seram. Lepas tu aku rasa macam, Okay, ni tak penting baru mula. Sebab aku tengok video baru mula. Video yang aku buat tu baru je mula. Tak sempat apa benda lagi. Tak sempat nak jalan apa benda lagi. Jadinya aku teruskan lagi kita punya paranormal tu. Baru beberapa langkah ni aku nak masuk ni. Orang kata nak tengok dekat pos pengawal tu. Tiba-tiba bunyi anjing. Bunyi anjing. Aku tak tahu datang daripada mana bunyi anjing tu. Antara daripada kawasan perumahan. Tapi daripada kawasan perumahan pun, jarak kita orang dengan kawasan perumahan tu jauh tau. Jauh macam ni. Apa benda jauh sangat macam tu? Macam ni. Memang jauh sangat. Aku tak tahulah pula anjing boleh nampak aku jauh macam tu. Kau faham tak? Jauh. Aku tak tahu anjing tu datang daripada mana. Tapi dengar 2 ekor anjing menggonggong. Gong. Bunyi macam tu Lepas tu kan abang aku cakap, lah ni dah tak relax dah ni. Dah bunyi anjing ni kan. Lepas tu aku kata aku nak teruskan lagi juga. Aku pergi juga dekat pos pengawal tu. Sebab dah beberapa kali aku pergi. Beberapa kali tu jugalah aku gagal nak tengok benda apa yang ada dekat dalam pos pengawal lama tu. Sebab last aku tengok ada buku. Aku nak pergi tengok buku apa tu. Tapi tak dapat juga. Lepas tu tengok hujan gerimis.
Dah gerimis, aku pun pergilah. Orang kata pergi dekat tempat belakang lagi satu tu, ada macam dataran kan, kita orang duduk kat situ. So sebelumnya tu, abang aku ada juga nampak kat dataran tu. Mula-mula dia yang nampak macam tu kan. Dia suluh. Lepas tu aku ni tak nampak benda apa yang dekat dataran tu ya. Lepas tu dia cakap, tu kau nampak tak? Kau nampak tak tu? Ya Allah, kau nampak tak? Aku macam, nampak apa? Macam tu kan. Sebab aku tak nampak. Aku suluh sana, suluh sini, suluh sana. Tersuluh aku tengok ada kepala Pontianak. Aku ingat aku seorang je nampak. Aku cuba meneutralkan keadaan lagi. Faham tak? Aku cuba macam, alah tu bukan tu bukan. Aku cakap macam tu. Kalau aku cakap tu Pontianak, dah tak ada dah kita orang kat situ. Dah lari. Kita orang dah tak ada kat situ. Aku cakap tu bukan tu mop ke penyapu. Aku cakap macam tu. Padahal memang jelas tu, memang nampak rambut. Lepas tu mata dia memang nampak. Lepas tu kita orang boleh pula duduk dekat situ menunggu sambil nak tunggu gerimis tu berhenti. Macam tu duduk pula kat tempat tu. Abang aku tala lagi ke belakang dekat pos pengawal. Dia tengok lagi dekat situ. Kalau korang tak faham, korang boleh tengok dekat part 1. Dia boleh tala ni dekat pos pengawal tu. Dia dah menala-nala dekat pos pengawal tu. Tiba-tiba dia cakap, "Oi, Kamal, apa tu?" Dia cakap macam tu. Aku macam, kita takut lah kan. Lepas tu aku tengok. Aku suluh. Pocong guys, pocong. Memang nampak betul-betul. Dia macam ada tingkap kayu tu. Dia menjengah ke tepi macam ni. Mula-mula aku tak perasan. Aku ingat itu kerusi. Aku ingat itu kain apa benda kan. Aku suluh sebab kita orang ada 3 lampu suluh mega. Aku tahu. Lampu suluh tu memang boleh pancar jauh punya. Aku sak sekali aku tengok. Memang nampak biji mata dia macam biji mata pelanduk. Kalau kita suluh, kita nampak memang macam biji mata pelanduk. Dia macam guli. Faham tak? Dan cukup 2 mata dia. Memang nampak pocong. Aku cakap, bang, ini dah lain dah ni. Aku cakap dah lain dah ni. Kenapa malam ni macam ni guys? Sebab memang lain guys malam tu. Lain daripada lain. Sebab mula-mula kita nak pergi tu tak rasa macam tu. Pergi waktu kita lepas je daripada orang kata pokok lama tu. Start daripada tu aku dah rasa macam lain macam dah. Memang meremang dah ni. Apa lagi? Ikmal Noor and the gang buat marathon lah. Hari pecut lah kat situ. Tak adalah aku nak pergi hai pocong buat apa. Tak ada. Lari semua. Kita memang lari. Lari sampai kat hujung tu. Lepas tu aku pun macam, jom kita pergi balik nak. Aku tak tahu kenapa aku terfikir macam tu. Aku rasa macam, jom kita pergi balik tengok benda tu. Aku nak pastikan benda tu memang pocong. Tapi dia orang 3 orang tak nak. Dia orang tak nak pergi. Tak apalah kalau tak nak pergi, kita pergilah dekat area masjid. Macam tu kan. Sebab kalau nak balik terus, rasa macam tak elok pula nak balik terus. Lepas tu, kita orang dekat sini. Dekat belah kanan kita orang ni loji tadi. Loji tadi tu dia macam ada satu pondok tau. Macam pondok, macam rumah. Rumah untuk teknologi loji tu lah agaknya. Abang aku pula dengan si Wawa suluh ke tepi. Aku pun suluh ke tepi. Benda tadi, pocong tadi tu mengikut sampai masuk dekat dalam rumah loji tadi. Kau faham tak? Dia ikut weh. Sebab dekat situ ada tingkap. Tu bukan tingkap kayu lah, memang tingkap kaca tu. Nampak dia menjengah kat situ weh. Memang nampak sangat dia menjengah macam tu. Kalau korang nak tengok, korang tengok dekat part tu yang tu. Aku ada tunjuk kat korang. Dia menjengah dekat rumah loji tu. Memang nampak dia dekat situ. Susuk tubuh dia memang nampak dekat situ. Apa lagi guys, yang itu aku memang tutup kamera. Aku memang lari. Kita berempat tu bertempiaran lari guys macam tu. Tapi kita orang tak balik rumah. Kita memang tak berani balik rumah. Sebab abang aku cakap macam ni, aku nak balik. Lepas tu abang aku cakap, jangan balik. Sebab takut benda tu ikut balik. Kita lari ni, jalan kaki ni, berlari naik bukit ni. Aku memang takut weh. Lepas tu dah naik bukit tu, Wawa dah pelik dah. Sebab dia tu atlet. Faham tak? Dia atlet. Bila dia atlet, dia biasa masuk lomba lari semua menang kan. Jadinya macam, aku pelik lah. Lari baru berapa meter macam tu kan. Lepas tu aku dah penat macam tu. Dia penat tu dia macam, lepas tu mata dia melilau macam ni. Mata dia melilau macam ni. Aku cakap, kau kenapa kan? Lepas tu aku cakap dengan abang aku. Aku tengok, wah tu kenapa? Aku cakap macam tu kan. Lepas tu abang aku cakap, wah kau kita macam tu kan. Aku tanya Syah, dia memang cepat penat ke? Sebab dulu dia tak macam tu Wawa tu. Wawa tu macam lipas kudung tu tak ni. Macam pelesit lari. Memang lajunya orang. Dia memang tak mudah penat. Kalau berjoging, aku penat dulu baru dia. Lepas tu, dia dah penat-penat macam tu kan. Kita orang ni decide nak pergi area masjid lah. Sebab saja-saja dekat situ ada pondok. Ingat nak duduk kat situ dulu kan. Lepas tu turun tangga. Dah turun tangga tu. Nak dijadikan ceritanya tu. Dekat masjid tu pukul 12 nak dekat pukul 1 tengah malam. Kau tahu, ada suara budak lelaki atau budak perempuan. Tapi aku sure tu budak lelaki. Bunyi macam tu. Suara budak. Kalau aku seorang je dengar tak apa. 4 orang dengar. Bertepiaran kita orang lari lagi. Lari ni naik tangga. Dia dah lah penat tadi tak habis lagi. Tambah lagi penat kan. Lepas tu lari duduk bawah blok. Macam duduk bawah blok aku tu kan.
Korang dengar tak? Korang dengar tak? Lepas tu semua dengar bunyi yang sama malam tu. Maksudnya kau faham tak? Kita orang ni daripada satu checkpoint ke satu checkpoint yang lain, satu tempat ke satu tempat yang lain, benda tu ikut, kau faham tak? Aku tak tahu kenapa, aku tak tahu dia buat marathon ke dia buat reunion ke apa malam tu. Semua tempat yang kita pergi semua ada. Tu sampai dekat bawah blok. Bawah dia makin penat lagi, faham tak? Dia macam penat, dia semput-semput macam tu kan. Lepas tu aku cakap, wah kau okey tak ni? Ke kau lapar? Aku cakap macam tu kan, kau penat sangat. Lepas tu aku tanya Syasha lagi, Syah, dia memang biasa macam ni ke macam tu kan? Sebab dulu dia tak macam ni, dia tak mudah penat. Lepas tu kan, aku tengah bercakap. Lepas tu aku tengah fikir tau, aku nak buat apa lepas ni, aku nak buat apa kan. Tiba-tiba Wawa tu daripada terduduk dekat tepi tiang tu, dia boleh lari pula dekat kawasan tangga yang gelap gelita tu. Aku pula, weh Wawa, aku cakap kejar Wawa, kejar. Sebab apa weh, anak orang weh, aku takut tu adik saudara aku je tau, tu bukan adik aku. Adik saudara je tu. Kalau hilang anak orang tu mati aku. Lepas tu dia dah lari dekat tangga tu, aku takut dia macam terjun tau. Faham tak? Aku takut dia lari, lepas tu dia terjun ke bawah ke apa benda. Takut weh, patah riuk tulang anak orang. Lepas tu aku pergi kejar dia ni, nasib baik dia duduk kat tangga tu je rupanya. Dia menyarap, kau faham tak? Dia menyarap dekat tangga tu. Aku tak boleh masukkan VT tu, aku tak boleh masukkan video ataupun gambar tu sebab nampak aurat dia lah. Faham tak? Dia macam termenyarap macam ni. Dia termenyarap macam tu dekat tangga. Lepas tu Wawa pun dah cakap dengan aku, Abang Kemal tolong jangan masukkan lah yang tu, yang gambar dia ataupun video dia yang nampak aurat dia tu lah, macam tu kan. Macam nampak area perut sikit macam tu lah. So dia tak bagi macam tu. So aku cakap okey, tak masukkan yang tu, kita masukkan sampai situ je macam tu kan. Dia pengsan kat situ. Weh, nak mengangkat dia weh, berat, na'udzubillah weh. Berat sangat weh. Wawa tu aku tak tahulah, berat sangat. Bila dia pingsan tu, biasanya aku seorang pun dah boleh angkat tau. Ini aku, abang aku dengan adik dia angkat. Kita orang angkat macam tengah angkat apa benda lah, macam tengah angkat batu nisan agaknya. Berat ni. Gini kan, aku cakap, ya Allah, kenapa berat sangat budak ni. Lepas tu naik rumah isi kat ruang tamu. Mak dengan ayah aku dah tidur kan. Lepas tu Wawa dekat tengah tu. Kita tunggu je sampai dia bangun kan. Dia nak bangun tu, tiba-tiba dia bangun. Bup! Dia bangun macam tu kan. Wow, kita macam tu, kita tanya okey tak. Lepas tu dia cakap macam ni, dia dengar suara yang budak jerit tadi dekat masjid tu, kejut dia bangun. Faham tak? Kejut dia bangun. Lepas tu tiba-tiba dia bangun macam tu. Aku cakap, wah kau okey tak ni? Macam tu kan. Dalam sejam 2 jam macam tu dah relax macam tu kan. Lepas tu baru kita orang bagi dia balik dengan adik dia. Sebab kita orang duduk satu tingkat yang sama je, tingkat 6 macam tu. Tapi aku tak bagi dia terus balik macam tu lah. Sebab takut lah, sebab kat rumah dia ada adik kecil, adik lelaki. Jadi aku macam, tak apalah, duduk dulu dekat rumah ni macam tu kan. Seram weh. Yang Wawa kena sampuk tu. Lepas tu aku cakap, wah tadi kau tak ingat apa-apa kau? Tak ingat apa-apa. Dia macam tiba-tiba hitam. Aku macam, tiba-tiba hitam, apa yang hitam kan? Tapi macam tu kot perasaan orang kena rasuk ataupun sampuk rupanya ya. Dia macam tak ingat apa-apa. Lepas tu tiba-tiba bangun macam tu. Itu memang orang kata paranormal paling menyesal pernah aku buat malam tu. Memang aku paling menyesal aku buat malam tu. Sebab aku tak tahu kenapa aku buat malam tu dah pukul 12.30 malam. Memang macam penyakit lah. Tapi aku rasa macam minta maaf lah kalau korang rasa macam terganggu atau rasa tak selesa, minta maaf sangat. Tapi korang jangan risau, Wawa alhamdulillah dah sihat, tak ada apa-apa berlaku. Macam tu, mungkin malam tu dia terlampau penat ataupun dia punya tenaga kurang ke malam tu, aku tak tahulah, sampai mudah sangat kena rasuk ataupun kena sampuk, aku tak tahu. Dan itu pengajaran lah juga untuk kita orang. So insyaAllah lah kalau ada apa-apa, kita orang ingat nak buat lagi paranormal lah macam tu. Tapi tunggu aku balik Kuantan lah. So kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah, kita akan buat paranormal lagi. Dan insyaAllah ada ilham sekali lah. Tapi jangan risau, Wawa tak ada apa-apa. Dia pesan dekat aku, pesan dekat korang juga sebab ramai sangat tanya pasal dia. Wawa okey je, alhamdulillah sihat, tak ada apa-apa dan tak ada gangguan sekarang ni. Korang doakanlah kita orang semua sihat sejahtera, dan kita orang pun doakan korang semua sihat sejahtera.